wabarakatuh. Untuk hari ni saya nak share lagi satu artikel berkaitan dengan isu semasa lah. Okay, saya suka bincang ataupun update tentang isu-isu semasa. Sebab kadang-kadang tu kita tak tahu kan, isu semasa bukan apa, kita rasa macam kita tahu tapi tak cukup sebenarnya. Saya pun bila saya baca artikel ni saya rasa macam saya tahu apa yang kerajaan buat tapi rupanya masih ada lagi yang tak cukup. Okay. Right, saya share. Okay. Alright. Berkenaan dengan penggunaan plastik di Malaysia. Kalau kita tahu sebenarnya walaupun Malaysia negara yang kecil tapi kita adalah antara penyumbang utama penggunaan plastik di Asia. Okay. Tengok ni artikel The Star ni yang saya ada share dengan student saya tentang penggunaan plastik dalam subjek sains. Kita memang antara penyumbang besar kepada penggunaan plastik. Malah kita import lagi plastik dari luar negara. And then kat Malaysia juga banyak kilang-kilang yang dibuka secara haram dan dia bakar plastik, dibakar bahan buangan tanpa rawatan. Jadi mengundang kepada pollution yang sangat tinggi. And then lagi satu sebab harga plastik itu sendiri sangatlah murah kan. Kita senang je, saya nak guna plastik, saya nak plastik tapi kita tak tahu sebenarnya plastik tu beribu-ribu tahun untuk dikompos. Single use plastik tu sebenarnya single use plastik maksudnya kita sekali guna je, lepas tu kita buang. Contohnya nak bungkus makanan, bungkus air, sekali guna je. Lepas tu kita memang dah tak nak pakai dah sebab kotor lah kan. Tapi benda tu sebenarnya kalau kita tidak buang secara baik, dia akan pergi ke alam sekitar kita and then mengambil masa beratus-ratus tahun untuk dikompos. Walaupun sekarang ni banyak plastik yang biodegradable, tapi ada certain produk tu kita perlu plastik yang lebih kukuh. Okay, biodegradable plastik ni dia kurang kukuh lah. Tapi sebenarnya kita boleh kawal penggunaan plastik tu. Cumanya kita ada kesedaran tu tapi kita tak run, kita tak buat. Contoh saya sendiri, kalau saya pergi shopping dekat Giant ke dekat supermarket, saya memang akan bawa beg saya sendiri. Saya memang akan fikir, bukan masalah 20 sen ke, bukan masalah berapa kena charge. Masalahnya tentang penggunaan plastik, tentang plastik tu sendiri, kesan daripada alam sekitar. Sangatlah, apa orang panggil? Sangatlah kritikal. Okay. Ya, tambah pula sebelum-sebelum ni kita ada kes kan di mana ada plastik yang datang ke negara kita. Penghantar kita tahu siapa yang hantar plastik. Bukan plastik baru, plastik dah lama. Okay, plastik hasil-hasil buangan plastik tu dibuang ke Malaysia, dihantar melalui kontainer. Terlalu banyak. Sampai berapa tan ni dia cakap. Tapi sampai kita tak tahu siapa yang hantar. Nak hantar balik pun mana negara nak terima kan. Ini adalah plastik buangan kan. Jadi kerajaan tu dah cuba untuk mengurangkan penggunaan plastik. Tapi kita sebagai rakyat pun kena memberi kerjasama. Contohnya dekat bila pergi shopping ke apa ke, kurangkan, cuba cakap tidak pada plastik, bawa sendiri. Okay, sebelum saya pun dulu tak adalah bila nak pergi shopping tu, alamak tak bawa beg kan, tak jadi pergi shopping, tak ada sampai macam tu. Saya guna juga plastik tapi dia bagi kesedaran kat saya, bagi ingatan kat saya, over time dia ingatkan saya, okay shopping plastik, so bawa beg sendiri macam tu. Tapi saya faham kenapa kat Malaysia ni kita macam kurang nak bawa beg sendiri. Salah satunya sebab pada experience saya sendirilah, bila kita bawa beg kita sendiri, kita kena letak barang tu dalam beg tu sendiri. Bukanlah nak komplain ke, bukan malas nak susun barang tu, cumanya mana kita nak susun lagi barang, mana nak bayar lagi duit, lepas tu kita nak terima lagi change duit tu, lepas tu kita nak pegang beg kita lagi, macam especially perempuan kan. So I really need a helper. Kalau let's say you pergi seorang tu memang agak susah lah sebab tak ada orang nak tolong you bungkuskan macam tu. Tambah pula dia orang kalau dekat supermarket tu, kalau dia bawa beg, kita bawa beg sendiri,
kita seorang. Lepas tu tahu PKP kan selalu kena pergi seorang kan. Bila saya bawa beg sendiri, ada je lagi seorang yang boleh tolong untuk bungkus kan. Lagi seorang jaga cashier, seorang bungkus kan. Tapi manakala saya bawa beg saya sendiri, dia biar saya kena bungkus sendiri semua. So orang belakang dah beratur kan tunggu nak ni kan. So macam apa, dia memberi kesusahan pada saya sebab orang macam dah lambat nak tunggu lagi, nak tunggu dia bungkus pula, nak susun. Kalau bawa telur tu bukannya boleh simply letak. Bawa saya tu bukan boleh simply letak je kan. So paling kurang maybe orang dekat supermarket tu sendiri boleh tolong saya untuk bungkuskan terus. Sebab at least they should show some appreciation. Bukannya sebab oh kau tak nak guna plastik, kau bungkus saya sendiri. Bukan that kind of mentality or that kind of look. Dia kena like, wow, you do not use plastic, you bring your own bag, you ada kesedaran sendiri. So saya memang happy to provide service untuk bungkuskan. Bukannya masalah, saya rasa macam dulu awal-awal dulu saya amalan tak bawa plastik ni, memang saya rasa macam it's okay lah, saya bungkuskan semua kan. Sebab beg saya semua, saya rasa macam bungkus je pun, apa masalah kan, takkanlah malas sangat. Tapi bila dah selalu sangat, so and orang belakang pun macam tengok je kan, macam lambat barang banyak kan. Saya rasa macam, okay, now I understand kenapa orang macam sometimes refuse nak guna beg sendiri. Even kadang-kadang orang tu, cashier tu ada je seorang available untuk tolong saya bungkus, still dia refuse to help me. They don't even ask. Okay, at least tanyalah. Kan mungkin saya tak selesa orang bungkuskan sebab beg saya sendiri kan. Tapi at least tanya. Perhaps I need help. Saya nak by the way exchange lagi. Sebab tu saya faham kenapa benda ni tak praktikal. Sebab cara dia run tu, cara kaedah sistem ini dilakukan macam tu je. Macam kurang barang plastik, okay, kena denda 20 sen, okay, macam tu je. Tak ada proses yang lebih detail. Okay, sebab benda ni berkaitan dengan customer kan. Of course macam kita sebagai pengguna, sebagai pelanggan, kita nak cepat. Okay, zaman sekarang kita nak cepat. Tapi adakah dia orang revise benda tu? Adakah dia kata okay, selesa tak untuk rakyat untuk buat benda-benda macam ni? Right, hi, Assalamualaikum. Okay, dah lah Welcome to Progress Scholar. dipaksa So kan, for dipaksa today untuk topic we're going to cover tidak unique menggunakan question plastik. because my class going to Lepas cover tu this topic. charge pun 20 I'm sen je kan. gonna like Sebab do some practice. sebab itulah dia take time benda ni. Tapi dia tak like properly run macam tu. Dia tak betul-betul tengok benda tu pada penggunaan plastik sendiri, yes, tapi ada tak kesan pada merchant, ada tak kesan kepada pengguna? Sebab yang banyak guna plastik ni adalah pengguna kan. Jadi tak ada macam, saya tengok proses dia agak macam tu je lah. Kalau kita tengok MACD dah lama kan jalankan proses kurangkan penggunaan plastik ni, and then we are happy with it. Kenapa? Kita tak ada pula aku tak selesa lah pakai guna beg kertas daripada MACD ni, tak ada pula that kind of mentality. Sebab apa, kita dah biasa macam tu. So benda ni kita nak amalkan, kita kena amalkan The basic information. Tapi we cannot do this alone. Macam saya, tak ramai orang yang bawa beg pergi ke shopping kan, pergi supermarket, tak ramai orang bawa beg sendiri. A few saja. Sebenarnya memang dia nak plastik sendiri apa semua kan. A few saja yang macam amalkan sistem ni. Sebab tu dia bagi pressure pada the minority macam kami yang tak ramai kan. Dia bagi pressure pada orang minority ni. Macam orang akan fikir lah, 20 sen pun bayar je lah, lambat lah dia ni macam tu kan. Sebab orang belakang saya notice orang belakang pegang banyak barang, tunggu saya susun barang tu kan. So dia macam mana prosesnya, bagi pressure lah pada orang minoriti yang dalam usaha untuk menyahut cabaran kerajaan ni. So yeah, they need to look upon on that in details. Okay, this is actually a plan that the government did. Okay, from 2018 to 2030. Actually, there's already project. The whole plan throughout the years, throughout another 10 years ahead, right? So they explain here, ini quite interesting. There's a lot of facts given here. Apa yang jadi, apa the plan jadi pada 2022, 2030 kan, apa program dijalankan, apa melibatkan shareholder, melibatkan pihak-pihak swasta, juga pengguna
pengguna-pengguna yang macam kita ni lah kan. Apa yang dia plan untuk kita. Okay. Okay. Ni macam biasalah. Dia ada prinsipal-prinsipal dia. Roadmap dia. Okay. Ni adalah problem statement. Actually kenapa? Apa persoalan? Kenapa kita perlu buat benda-benda macam ni kan? Sebab severity of plastic pollution in Malaysia, low recycling rates in plastic waste, the absence of the environmental friendly alternative, absence of uniform policies framework. Ya, kurangnya policy framework ni. I agree. Macam contohnya dekat apartmen ataupun dekat kondo kan, kalau kita tengok tak ada pun rumah ni untuk kita semula. Ada tapi tak banyak. Kebanyakan macam tak ada kan. Kalau orang nak buang tilam ke, orang nak buang benda-benda besi, benda-benda plastik, sebenarnya dia akan naik letak satu tempat je. Macam tu. Itu pun kalau macam dulu, contohnya dekat rumah saya kan, saya nak buang benda-benda yang recycle ni. Benda besar macam almari ke apa kan. Benda-benda yang mana recycle, tin-tin botol tu. Tong sampah, lori sampah tu tak terima nanya dulu. Dia siap cakap lagi benda-benda macam ni, kami tak ambil. Kami tu tak ambil sampah je. Being rejected. Tapi Alhamdulillah over time dia dah terima. Dia asingkan produk-produk yang boleh recycle tu. Okay. Okay, this what happened lah during 2018 sampai tahun 2028. Dia rancangkan untuk kurangkan penggunaan single use plastik. Okay, dia nak replace benda lain. Okay, untuk kurang penggunaan plastik ni kadang-kadang orang akan replace dengan dengan polystyrene. Tapi polystyrene sebenarnya dia is not a good effect pada environment. Cuma sekarang kita kurang kertas kan. Kertas, produk-produk yang dibuat daripada kertas, nak bungkus tu dalam bentuk kertas tu tak ada. Okay. So, saya suka baca yang ni. Okay, ada challenge dia. Macam biasa lack of awareness. Kadang kita dah tahu benda tu tapi kita tak run. Kenapa? Sebab ada difficulties yang lain. Ada problem dia yang lain. Cuma tak di project dengan betul. Okay. Enforcement tu saya rasa memang dah bagus. Saya pun dah tahu apa benda kerjaan nak buat. Saya dah tahu apa jadi dekat alam sekitar, di ataskan penggunaan plastik berlebihan. Tapi untuk buat tu sukar lah nak bagi kerjasama. Okay. Tambah pula dia punya kemudahan tu kurang. Okay. Boleh nanti boleh tengok roadmap ni. Okay, roadmap to zero single use plastic. Sampai 2030 apa yang kerajaan plan untuk kita. Dia dah ada, dia dah letak pun. Kadang-kadang kita cakap tak tahulah benda kerajaan buat kan. Sebenarnya dia dah ada, cuma kita je nak cari ataupun tak. Okay, itu saja. Jangan lupa subscribe pada dekat projek sekolah. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.